Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Nur binti Mustafa, PA 22A001, ingin menerangkan dengan lebih mendalam tentang prinsip ke-8 iaitu prinsip cinta daripada kitab Al-Arba'in fi Usul Ad-Din karangan Imam Al-Ghazali. Daripada prinsip 8 cinta ini, saya telah memilih 10 petikan pendek untuk saya huraikan dengan lebih lanjut. Untuk petikan yang pertama, saya menerangkan tentang bagaimana Allah yang merupakan Maha Pencipta itu mencintai hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba juga perlulah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala seikhlas-ikhlasnya dan dengan sepenuh hati. Kita akan dianggap sebagai seorang hamba yang tidak beriman jika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Contohnya, apabila kita mencintai keluarga kita, harta-harta kita, kerjaya kita serta tempat tinggal kita lebih daripada kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Walhal, segala nikmat yang dikecapi sekarang adalah dengan izin Allah. Jadi, sayangi dan cintailah Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Pengajaran yang pertama daripada petikan ini adalah kita hendaklah ikhlas dan sepenuhnya mencintai Allah dan Rasulnya untuk membalas segala nikmat dan kebaikan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita disebabkan oleh perasaan sayang terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, kita mestilah mencintai sesuatu secara berpada-pada dan tidak berlebihan kerana semua itu hanyalah sementara. Yang ketiga, kita haruslah menyayangi dan mencintai Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya agar bahagia dunia dan akhirat. Petikan kedua menceritakan tentang bagaimana kita wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dialah yang telah mengurniakan kenikmatan kepada kita. Jika kita mencintai segala sesuatu, kita hendaklah mencintainya kerana Allah. Contohnya, kita perlu mencintai Rasulullah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu telah sepenuhnya memberi dan menghargai sepenuhnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perasaan ini dapat menjauhkannya dari hal keduniaan dan juga manusia. Jika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala setulusnya dan sedalam-dalamnya, kita pasti akan mencintainya. Dan jika kita mengenal dunia, kita pasti akan merasa rendah diri terhadap Allah apabila kita melihat luasnya kuasa Allah sehingga mampu mencipta dunia. Seorang mukmin tidak akan bergurau sehingga lalai, dan jika dia memikirkan perkara tersebut di mana dia lalai, dia akan bersedih. Pengajaran daripada petikan ini adalah kita haruslah menghargai cinta Allah kerana ia dapat membantu kita menghadapi masalah dan nafsu dunia serta mengajar kita untuk beriman dan beribadah kepadanya. Yang kedua, kita mestilah sentiasa berfikir dan mencari sesuatu yang dapat membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menanamkan rasa rendah diri. Yang ketiga, kita hendaklah mengawal diri dalam bergurau senda agar tidak terlalu berlebihan sehingga kita lupa diri dan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, petikan ketiga menceritakan tentang apabila jika hati kita gagal untuk mengamati kebesarannya dan kita juga tiada rasa untuk memahaminya, sayang dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah perasaan sayang itu dengan bersyukur terhadap nikmat pemberiannya kepada kita. Janganlah kita menjadi hamba yang lebih teruk daripada anjing, sedangkan anjing pun mencintai tuannya yang berbuat baik kepadanya. Ini kan kita hamba yang lemah. Tiada orang yang akan berbuat baik kepada kita sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita tidak akan meraih kebahagiaan dan kenikmatan dalam sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang mewujudkan keinginan dalam hati kita. Pengajaran daripada petikan ini adalah kita mestilah sentiasa menanamkan rasa syukur dalam diri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah agar dapat meraih kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, kita haruslah membuka mata dan hati kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Yang ketiga, kita hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan keempat adalah sebagai hamba Allah, kita perlu sentiasa muhasabah diri dan sentiasa berfikir tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, tentang nikmat pemberian anggota tubuh badan kepada kita. Jika kita tidak mampu mencintainya kerana keindahan, keagungan dan kesempurnaannya, seperti para malaikat yang mencintai Allah disebabkan oleh kebesarannya itu, maka cintailah Allah kerana nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Dan cintailah Nabi Muhammad SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada petikan ini pula adalah kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri agar kita boleh mengajar diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik.
Yang kedua, kita mestilah menggunakan nikmat kesihatan tubuh badan untuk beribadah supaya dapat dijadikan bukti yang menunjukkan kita menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan sebaik-baiknya dan dengan sepatutnya. Yang ketiga adalah kita haruslah mengakui kebesaran Allah Subhanahu Taala supaya kita tidak membanggakan diri dan sedar bahawa bumi yang kita pijak sekarang adalah milik Allah Subhanahu Taala. Petikan kelima adalah Allah mencintai seseorang yang mencintainya, yang beribadah kepadanya tanpa mengharapkan balasan, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba dan menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sesiapa yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana syurga dan neraka semata-mata. Sebagai seorang hamba, kita perlulah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan sepenuhnya kerana Dia. Janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh perkara lain selain daripadanya. Pengajaran yang kita dapat daripada petikan ini adalah kita haruslah menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dengan sepenuh hati kerana kita perlu sedar bahawa kita tidak boleh terlalu gembira dengan segala apa yang ada pada kita kini sehingga lalai dengan urusan dunia, sedangkan segala sesuatu yang ada merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh ditarik nikmatnya bila-bila masa sahaja. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada sikap zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti beribadah bukan sepenuhnya kerananya, supaya kita tidak dimungkari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mestilah melakukan segala sesuatu terutamanya dalam urusan ibadah dengan tujuan dan niat yang betul, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terpesong daripada jalan yang benar dan sentiasa akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya petikan keenam, orang yang bijak hanya akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mencintai selain dari Allah, cintanya itu hendaklah tetap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana apabila kita mula mencintai kadang-kadang apa yang kita cintakan adalah hamba sahaya, keluarga, negara, pakaian, kekayaan dan ciptaan kita. Padahal semua yang wujud merupakan makhluk Allah dan karyanya. Setiap makhluk yang wujud merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, jika kita mencintai Rasulullah, kita juga mencintai Allah kerana baginda merupakan utusan yang dicintainya. Apabila seorang Muslim mencintai sahabat baginda kerana mereka merupakan kekasih-kekasih Rasulullah dan orang-orang yang baginda cintai, maka itu juga membawa maksud bahawa kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajarannya, kita mestilah mencintai sesuatu makhluk itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar hubungan itu sentiasa diberkati dan kekal teguh. Kita juga haruslah menanamkan sifat cinta akan Rasulullah kerana baginda merupakan utusan yang telah diutuskan untuk mengajar kita tentang agama Islam dan kebenaran. Yang ketiga, kita hendaklah memberi sepenuh cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dialah pemilik cinta yang sebenar-benarnya. Melalui petikan ketujuh, kita dapat tahu apabila kita merasa suka menikmati keindahan alam dan suka melihat perkara yang indah, ini adalah kerana semua keindahan dan kecantikan dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini bukti keindahan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia mengingatkan kita terhadap sifat-sifat terpuji yang dicintai Allah. Apabila kita mencintai seseorang kerana dia berbuat baik pada kita dan mengajarkan kita ilmu-ilmu dan perkara berkaitan agama, maka cinta itu timbul kerana insan tersebut merupakan perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat mendalami ilmu agama. Insan itu juga tahu bahawa Allah lah yang telah menakdirkan diri dia untuk mengajar dan membimbing orang lain serta telah mengurniakan rezeki kepadanya. Pengajaran daripada petikan ini, yang pertama adalah kita hendaklah sentiasa mengingati Allah jika kita dipertemukan dengan sesuatu yang indah kerana itu merupakan nikmat yang dikurniakannya. Yang kedua, kita hendaklah mendampingi orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi agar dapat mengajar kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mestilah sedar bahawa setiap perkara yang berlaku ke atas diri kita adalah bergantung kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan ke-8 adalah menceritakan tentang keinginan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dalam akan menjadi lemah apabila kita tidak kuat untuk melawan hawa nafsu dan kita lebih mementingkan perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perkara ini berlaku, jalan yang membawa kita untuk mengenal Allah akan kelihatan jauh dan tidak jelas, padahal perkara tersebut sangat jelas ditunjukkan kepada kita, dibuktikan kepada kita. Contohnya, perkara paling jelas yang ditunjukkan adalah apabila kita dikurniakan pelbagai jari rasa, antaranya apabila kita diberi nikmat penglihatan dan juga apabila kita dikurniakan cahaya untuk membantu kita melihat dengan jelas.
Pengajaran daripada petikan ini adalah kita haruslah mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara agar kita tidak akan sesat dan sentiasa berada di jalan yang lurus. Yang kedua, kita perlulah sentiasa menghargai dan bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mestilah menggunakan sebaiknya nikmat yang dikurniakan kepada kita agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, petikan ke-9 adalah apabila kita dapat mengetahui bahawa cinta ini adalah sesuatu yang luas. Terdapat banyak tanda-tanda apabila terbitnya perasaan cinta yang sebenar dalam diri kita, iaitu cinta pada yang ilahi. Antara tanda cinta itu wujud dalam hati kita ialah apabila kita menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya melawan nafsu, juga menjaga sifat yang baik dalam diri dan menjaga batasan dalam kehidupan. Selain itu, apabila kita merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak rasa takut untuk mati kerana ingin berjumpa dengannya. Pengajaran daripada petikan ini adalah kita hendaklah mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya merupakan cinta yang hakiki. Yang kedua, kita mestilah menyerapkan dalam hati kita kecintaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak akan takut akan kematian. Yang ketiga, kita harus sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan rasa cinta dalam diri. Seterusnya, petikan yang terakhir ataupun petikan yang ke-10 menceritakan tanda-tanda kita mencintai Allah SWT adalah apabila kita redha dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Tidak kira sama ada perkara itu musibah maupun suatu nikmat yang dikurniakan untuk kita sebagai hamba. Makna redha yang sebenar harus dicari dan didalami serta difahami dengan betul agar kita dapat mencari cinta Allah yang sebenar-benarnya. Maksud sebenar redha adalah apabila tiada satu hal pun yang akan terlintas di hati kita untuk mempersoalkan apa yang sedang dihadapkan kepada kita. Kerana apabila kita redha, kita percaya sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perasaan kita itu masih ada persoalan dan keraguan, itu bukanlah redha yang sebenar. Dan pada ketika itu, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah sepenuhnya cinta. Pengajaran daripada petikan ini adalah kita mestilah redha dengan segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, terutamanya musibah, agar kita menjadi manusia yang lebih kuat dan bersemangat untuk mencari cinta Allah. Yang kedua, kita hendaklah mengelakkan diri dari mempersoalkan perbuatan dan ketentuan Allah SWT kerana Allah itu maha mengetahui dan kita sebagai hamba perlu mempercayainya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa ragu. Yang ketiga, kita haruslah mendalami ilmu agama agar kita boleh mengetahui sesuatu perkara itu dengan lebih dalam dan tepat dan seterusnya mengelakkan kita daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Itulah 10 petikan yang telah saya pilih untuk huraikan daripadanya dengan lebih mendalam lagi. Saya berharap melalui pembentangan ini, ia akan mendatangkan manfaat kepada orang ramai dan juga diri saya sendiri. Dengan ini berakhirlah pembentangan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.